Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf, lambat lagi hari ni, teruk betul. Hari ni saya hampir terlupa ada 5 orang yang 5 orang tu please say hello. Saya minta maaf sangat. Hari ni saya kurang sihat. Jadi saya banyak berehat, terbaring je. Lepas tu bila pukul 4:01, 5 minit, alamak, baru apa perasan janji nak apa ber-Facebook live kan. Ada tak yang nak kata salam ke apa ke? Kalau tidak saya rasa macam saya bercakap seorang-seorang. Okey. Apa ni? Um, saya rasakan hari ni kan belum lagi kita nak bergerak. Ramai yang minta saya apa tu bercakap tentang Waalaikumsalam. Mata saya pun tu Dawiyah. Okey okey. Alhamdulillah. Sorry ya semua lambat hari ni. Okey. Tapi saya tak nak apa tu tak buat Facebook live ni sebab saya rasa dah balik ke UKM kan. Saya rasa jauh sangat dengan ibu bapa dan being in a working relationship with parents is very important to me sebab kalau saya tak bekerja dengan ibu bapa kan saya rasa like apa yang saya buat ni kan. Okey, insya-Allah minggu depan saya akan cuba pindah kepada topik macam mana nak ajar anak pra-akademik dan akademik di rumah. Macam mana nak ajar membaca menulis mengira tu. Tapi saya rasa hari ni saya nak bercakap lagi tentang behavior yang hopefully last sebab behavior ni, tingkah laku ni saya rasa macam tak habis-habis sebab kalau anak tuan-tuan dan perempuan tak settle tentang behavior, kalau anak-anak murid tak settle tentang behavior, memang susah kita nak buat apa-apa pun. Nak ajar susah, nak bawa keluar susah. So, behavior untuk anak, kemahiran tingkah laku untuk anak-anak autism ni memang sangat-sangat penting. Okey. Ada seorang murid saya, ada seorang pelajar saya di UKM. Dia tanya saya, undergraduate student. Dia dari Sarawak. Dia dari Sarawak dan dia tanya saya, "Doktor, saya ada sepupu dan sepupu saya tu tak pastilah autism ke, masalah pembelajaran ke apa ke sebab keluarga dia pun bawa pergi doktor tapi doktor-doktor biasa saja, tak bawa pergi doktor pakar, jadi tak dapat diagnosis tapi memang dia tak boleh belajar, memang dia tak mampu nak buat apa-apalah. Fizikal dia okey. So macam masalah pembelajaran. Jadi dia tanya saya, "Doktor, tiap-tiap tahun, hampir tiap-tiap tahun bapa dia perlu beli TV baru dan kaca tingkap di rumah tu selang beberapa bulan mesti ada yang pecah. Selang beberapa bulan mesti ada yang pecah. Pinggan mangkuk gelas ni tak payah cakap lah. Macam mana nak buat doktor?" Kalau tak salah dia datang tanya saya selepas kelas modifikasi tingkah laku. Selepas kuliah modifikasi tingkah laku. Macam mana nak buat doktor? Jadi apabila kita dapat soalan macam ni, anak saya ke, kawan saya ke, sepupu saya ke, tingkah laku macam ni, kita tak boleh cakap, okey, buat macam ni. No, kita kena dapatkan background information dia. Baru kita tahu apa yang menyebabkan apa keadaan dia kan. Jadi saya tanya student saya ni, "Sepupu awak ni umur berapa?" Dia kata, "Oh, sepupu saya umur 16 tahun." Wow, 16 tahun tingkah laku macam tu. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, 16 tahun tingkah laku macam tu dengan 6 tahun tingkah laku macam tu, yang mana lebih mudah untuk kita ubah tingkah laku dia? Waalaikumsalam semua yang bagi salam. Okey, saya nak tanya. Ada dua orang individu autism, seorang 6 tahun, seorang 16 tahun, kedua-dua tingkah laku sama. Pecahkan barang, pecahkan tingkap, pecahkan TV, mengamuk, baling cawan, baling pinggan. Antara yang 6 tahun dengan 16 tahun ni yang mana
lebih mudah untuk kita nak ubah tingkah laku? Jawapan dia tentulah yang 6 tahun. Jadi, bila pelajar saya tanya tentang sepupu dia yang 16 tahun, saya pun ingin tahu. Saya pun perlu tahu apa yang mak bapak dia buat selama ini sehingga anak dia bertingkah laku macam tu pada usia 16 tahun. Jadi saya tanya dia, okey 16 tahun, dia pergi PPKI tak? Dia pergi sekolah pendidikan khas tak? Tak doktor, sekolah tak terima. Okey. Dia pergi PDK tak? Tak pergi doktor sebab PDK dekat pekan kami tu tak ada. PDK yang terdekat adalah 35 kilometer, 35 ke 60 kilometer. Jauh lah. Jauh daripada rumah dan keluarga tu tak mampu nak hantar naik motor. Motor tentulah tak boleh naik. Letak atas motor nanti terjun kan. Nak hantar dengan kereta pergi balik tak mampu. Jadi sepupu awak ni buat apa 16 tahun ni? Oh, duduk di rumah lah doktor. Cuba tuan-tuan dan puan tolong bagi tahu saya. Kalau anak tu 16 tahun duduk di rumah dan kalau duduk di rumah mak pak tahu macam mana nak buat home program tu satu hal lah. Mak bapak tahu, mak bapak ada ilmu nak buat home program. Ataupun ada cikgu upahan datang ngajar ke apa, okeylah. Tapi kalau kata duduk di rumah sahaja-saja, duduk di rumah sahaja-saja tak buat apa-apa, saya rasa kita tak patut terkejut bahawa dia akan pecahkan tingkap kaca, dia akan pecahkan TV, pecahkan pinggan mangkuk, dia akan mengamuk. 16 tahun tak buat apa-apa. Saya selalu bagi tahu kepada audience dan audience ni selalu, audience saya selalu mak bapak dan cikgu lah selalunya. Saya katakan buat eksperimen kepada diri sendiri. Selama 3 bulan, tak payah 16 tahun, 3 bulan saja cikgu atau tuan puan duduk di rumah, jangan keluar-keluar. Duduk di rumah je tak keluar-keluar. Biol tak? Tentu biol kan. Kita ni manusia biasa, kalau kita terperuk dalam rumah 3 bulan, tak keluar, tak ada aktiviti, duduk dalam rumah saja. Saya rasa dalam seminggu kita kena keluar jugalah kan. Keluar pergi pasar ke, keluar pergi kedai runcit ke, tak boleh nak duduk rumah sampai Waimah seminggu pun, apatah lagi 3 bulan, apatah lagi 16 tahun. Ini yang sebabnya mak bapak yang ada anak istimewa, mak bapak yang ada anak autism, sebab tu daripada usia 3-4 tahun memang saya bully tuan-tuan dan puan. Saya canai. Saya marah, saya gesa, saya bebel. Masa anak 3, 4, 5, 6, 7 itulah masanya untuk prepare anak. Toilet training, patuh arahan, kita bagi arahan dia boleh ikut, komunikasi. Boleh ikut aktiviti dalam kumpulan kecil, tak ada tingkah laku negatif. Ini basic. Jadi sebelum anak 7 tahun kita kena siapkan benda ini supaya nanti bila anak kita 7 tahun tak adalah sekolah tolak. Ataupun mungkin cikgu-cikgu akan kata doktor sekarang ni sekolah tak tolak. Kalau sekolah tak tolak pun, kalau anak tuan-tuan datang umur 7 tahun ke sekolah masih pakai pampers, cakap apa pun tak faham, suruh apa pun tak boleh buat, kita pergi dekat dia cakar, dia ludah, dia tendang. Rasa-rasa cikgu boleh buat magic ke kat anak tuan-tuan dan puan? Cikgu boleh pling, petik jari tiba-tiba, oi anak okey boleh masuk kelas aliran perdana. Itulah tuan-tuan dan puan. Sebelum anak 7 tahun tu kena kasih settle. Kalau dah tahu anak autism umur 3 tahun, 3, 4, 5, 6, 7, ada 4 tahun. Takkanlah 4 tahun ni tak sempat nak toilet train. By hook or by crook, you need to toilet train your child. Nak expect cikgu. Cikgu bukan jaga seorang. You yang ada seorang anak autism pun, selama 4 tahun you tak mampu nak toilet train anak, apatah lagi cikgu, satu pembantu murid yang jaga 7 atau 8 budak. Ingat, dia orang ada 8 tangan ke? 2 tangan mengajar, 2 tangan buat toilet training, 2 tangan pegang budak. Sebab itu, tajuk kita hari ni adalah terapi di rumah. Saya ada kawan, dia ahli psikologis. Dia kata, masa sekarang ni dia lecturer dekat universiti. Tapi dulu-dulu dia buka klinik.
Dia kata ada satu family tu datang. Mak bercakap, bapa kena pegang anak. Anak tu rasanya 9 tahun. Kena pegang anak. Kena peluk. Anak tu hulur tangan, boom, ada benda terbalik atas meja. Hulur tangan, tarik tudung keruk. Macam tu. 9 tahun. Dan apabila berjumpa dengan psikologis, kadang-kadang dapat appointment 1 jam. Kadang-kadang dapat appointment 45 minit. Saya pun tak tahulah rate sekarang berapa. RM45, RM150 ke macam mana. 45 minit, RM150 ke RM120. Adalah setengah tempat yang murah, 45 minit, RM80. Dan kalau kita nak jumpa psikologis, kita nak minta 5 jam pun dia tak ada 5 jam nak pergi kita. Banyak orang yang nak datang jumpa. Jadi dia kata, datang dengan anak macam tu, dalam tempoh 45 minit, tuan psikologis tolong bagi tahu pada kami apa ubat kami nak bagi ke anak supaya anak pling jadi normal baik macam budak yang lain. Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada. Dan ni Dr. Hasnah membebel hari ni, dan kajian-kajian saintifik menyatakan untuk anak-anak yang dari usia 2 tahun ke, seawal dia dapat diagnosis, kita kena buat intervensi awal autism yang intensif. Kalau zaman 80-an, 90-an dulu, dia kata mesti 40 jam seminggu. Zaman sekarang ni lebih contemporary, dia kata 25 jam seminggu. Kalau 25 jam, bahagi dengan 7 hari, nak dalam apa? My maths is really bad, 7-8 jam sehari. Mak bapak kena kerja. Mana nak dapat 7-8 jam? Sebab itu ramai. Selalu mak-mak lah yang letak jawatan. Dan keluarga pun makin teruk. Daripada double income. Bapak ada gaji, mak ada gaji. Mak terpaksa letak jawatan. Tinggal gaji bapak. Anak ada autism, nak pergi psikologis bayar, nak pergi speech therapist bayar, nak pergi occupational therapist bayar. Itu keadaan tu dah menjadi semakin teruk. Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, mak bapak kena dapatkan ilmu macam mana nak didik anak ni supaya anak ni boleh menjalani terapi di rumah. Kalau kita tengok apa tu kajian-kajian mengenai keluarga kan, memang keluarga tak mau. Keluarga kata kami tak mampu, kami itu, kami ini. Tetapi realitinya di Malaysia yang memang susah nak dapat pusat-pusat terapi yang dengan murah, dengan mudah. Selangor alhamdulillah. Saya dengar Majlis Agama Islam ke Jabatan Kemajuan Islam Selangor ke I think MAIS kot, Majlis Agama Islam Selangor, ada bagi zakat kepada keluarga-keluarga P40 untuk hantar anak pergi ke pusat. Alhamdulillah lah. Johor pun saya dengar ada. Alhamdulillah. Untunglah bagi orang yang duduk di Selangor dan duduk di duduk di Johor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa kena ada ilmu tentang macam mana nak didik anak. Ilmu ni kan boleh, ni nak promote lah ni, boleh beli buku. Saya tulis buku ni kan, Autism Panduan Ibu Bapa ni kan sebab apa tau? Sebab bolak-balik mak bapak tanya benda yang sama saja. Nak terkeluar, nak tekak saya cerita benda sama. Saya kata, last sekali buatlah buku, bacalah. Tapi ada juga mak bapak yang pegang buku ni kata, doktor, saya tak pernah baca buku setebal ni seumur hidup saya. Nak buat macam mana, pernah baca, tak pernah baca, kena bacalah. Tak ada siapa lagi nak tolong anak kita kan? Baca buku. Nak tengok dekat internet, kalau tak fasih berbahasa Inggeris, boleh pergi ke YouTube Jenis Kurnia. YouTube Jenis Kurnia banyak sangat. Dulu sebelum COVID, bila mereka buat bengkel ibu bapa secara face to face, dia rakam, dia letak dekat YouTube. Dengan internet sekarang kan, ilmu kan tuan-tuan dan puan-puan, antara nak dengan tidak saja. Okey? Banyak idea kat sini. Dan macam mana saya nak buat ni? Dan kalau tanya saya macam mana nak buat, jawapan saya adalah satu saja. Jawapan saya adalah buat dengan pengorbanan. Buat dengan pengorbanan.
Korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan minat. Ada juga ibu bapa yang kata, doktor, ini bukan untuk anak kita, ini bukan pengorbanan doktor, untuk anak kita, kita menjalankan amanah. Lagi bagus. Kalau pengorbanan tu maksudnya kita mulia lah, kita nak korban untuk nak, tapi dia kata no, ini adalah amanah, kita kena buat. Kena buat. Dapat anak apa normal macam mana, dapat anak istimewa macam mana. Okey? Jadi contoh saya beri contoh mudah. Kalau si bapa tu kan, tiap petang main futsal ataupun seminggu 4 kali main futsal, korbanlah 1 minggu 1 kali saja main futsal. Lain-lain petang bawa anak tu. Kan saya kata kalau anak yang hyper, ubatnya adalah senaman. Bawa anak pergi jalan, bawa anak pergi masuk taman, bawa anak pergi tengok itu, pergi tengok ini. Bawa anak as much as possible. Seminggu sekali bagi mereka yang duduk di pekan-pekan besar, swimming. Swimming is very good. Kalau duduk di pekan kecil, tak ada swimming pool, belilah kolam dekat Shopee ke Lazada yang besar sikit, bubuh kat rumah, petang-petang, bawa anak jogging ke apa, berpeluh-peluh tu, bagi dia main air. Water play is also very good. Water play is also very good. Untuk anak-anak yang severe ni kan, pergerakan gross motor atau pergerakan besar, kayuh basikal, naik skuter yang tolak-tolak tu, walking, main basketball, semua tu bagus. Sebab apabila mereka membuat pergerakan-pergerakan yang besar tu, badan mereka, otak mendapat signal daripada anggota badan yang bergerak dan otak tu berkembang cerdas. Contohnya tangkap bola kan. Nak tangkap bola tu mata kena pandang. Kalau you nak tangkap bola, mata you keleng, kedebuk kena muka, betul tak? Kalau nak main tangkap bola dengan anak, jangan beli bola yang macam basketball tu. Kalau kena muka anak sakit, sama ada beli macam beach ball yang dalam tiup angin tu, ataupun beli bola yang macam span tu. Dia bola tapi the whole ball macam span. Yang tu bagus. Kalau anak kena tangkap bola, dia kena pandang. Bila dia pandang, dia bagi fokus. Lepas tu bila bola datang, dia kena tangkap. Dia kena tangkap, koordinasi mata dengan tangan. Cari kayu. Pergi kedai hardware, cari kayu. Buat dalam panjang 3 kaki ke. Letak atas lantai rumah, suruh anak meniti. Bila anak meniti tu kan, dia kena imbangkan badan dia. Bila dia kena imbang badan kan, dia duk autism, duk steaming semua tu. Bila you suruh meniti, dia kena pay attention. Mula-mula memanglah dia tak mau buat. Benda-benda apa pun, kena mak bapak kena buat selalu. Bila dia mengimbang tu, mula-mula memanglah satu saat pun dia tak boleh imbang, tapi hari-hari kita buat sehinggalah dia mampu. Banyak benda kita boleh buat. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok YouTube saya, Dr. Hasnah Toran, ada satu video tu saya rakam dengan Dr. Kartini Ilyas. Dr. Kartini Ilyas ni dia pensyarah clinical psychology di UiTM, dan kami bercakap tentang ubat autism adalah hubungan. Relationship is the medicine for autism. Kalau kata ubat autism adalah perhubungan, apakah ubat untuk ADHD? Apakah ubat untuk hyperactivity? Ubat untuk hyperactivity adalah senaman. Senaman adalah ubat untuk hyperactivity. Hubungan adalah ubat untuk autism. Hubungan macam mana? Maksudnya kita kena bersama anak kita. Buat aktiviti bersama-sama. Kalau anak yang low functioning, banyakkan gross motor. Kalau kata anak yang high functioning, boleh main dam ular, boleh main snake and ladders, yang bila tangga tu boleh naik, bila ular tu turun ke bawah. Boleh main macam-macam dengan dia. Yang the worst thing that you can do to your child with autism is bagi tablet, bagi iPad. Bagi tablet, bagi iPad. Dan nak menyedapkan hati, oh anak saya pandai cakap bahasa Inggeris bila bagi tablet. Sebab tu saya bagi tablet. Tu dia. Kan? Jadi, you need to ni. Contohnya, balik kerja, balik on time dan spend time jalan dengan anak. Saya malas nak sebut, tapi saya kena sebut jugalah. Saya tahu beberapa keluarga di mana autism anak yang teruk tu, dia telah merenggangkan hubungan antara saya tengok ada keluarga yang bila ada anak autism tu, mak bapak makin strong, makin rapat. Tapi saya tengok juga
Ada ibu bapa yang apabila ada anak autism, dia makin jauh, makin jauh. Ada beberapa keluarga yang saya nampak, bapa buat escapism, bapa pergi kerja kat tempat lain. Sama ada di negeri lain ataupun di negara lain. Ada saya tengok. Saya tak nak komen lah. Tapi terlintas di kepala saya. Bapa pergi kerja di negeri lain atau bekerja di negara lain. Adakah bapa nak escape supaya semuanya mak yang tanggung? Mak yang tanggung kan? Anak autism ni kebanyakannya adalah lelaki. Maka bapa memang kena main peranan yang penting. You kena rapat dengan anak you sebab nanti bila anak dah 12-13 tahun dah mula masukkan tangan dalam seluar nak main dengan bird dia, bapa tahu apa nak buat bila anak macam tu. Okey? Jadi tajuk hari ni adalah terapi di rumah. Saya ni kalau bab membebel cakap saya, kita ada lagi 6 minit. Kita ada lagi 6 minit, okey? Jadi bila kita kata terapi di rumah, katakan mak bekerja, bapa bekerja. Okey, jadi kena pandai potong masa. Contohnya, tak boleh dah balik lewat-lewat. Kalau tahu pukul 5 kerja kat KL tu jam, 4.50 tu kena dah on the mark, get set, go dah. Janganlah pukul 5 baru nak kemas-kemas, keluar office dah 5 suku, by the time start kereta dah 5.20, boom, jam. No, orang nak kata apa katalah. Kalau boleh 4.50 tu dah sampai kat kereta pun lagi better. Kita ada anak-anak istimewa. Sampai dekat rumah, bawa anak jalan. Doktor, kami ada anak 4. Yang autism tu nombor 2. Lagi 3 orang. Angkut 4-4 pergi. Angkut 4-4 pergi. Penatlah doktor. Penat siapa suruh beranak? Kalau rasa penat nak jaga anak, beranak seorang saja. Teruk kan? Laser kan? Mulut Doktor Hasnah. Tapi itulah. Saya tengok-tengok sekarang ni kan, mak bapak pun fikir bahawa anak membesar secara automatik. Beranak aja, bagi makan, nanti anak besar dia akan cerdik sendiri, dia akan pandai sendiri, dia akan... It's not like that. It's not like that. You decide to have the children, you need to invest your time. Bak kata satu mak tu, dia kata amanah. Dia kata amanah. Ada satu keluarga datang jumpa saya. Anak dia tu, bila dengan terapis, bila dengan cikgu, okey. Tapi bila dengan mak, out. Bila dia dengan cikgu, dia okey. Bila dengan mak dia tu kan nak jadi a different person. Jadi a different person. Dengan oeknya, dengan gaduhnya, dah hampir 12 tahun. Jadi, bila kita tanya tentang sejarah keluarga tu kan, bapa pun dah balik ke rumah tu sekadar, balik ke rumah lah. Dengan mak tu dah tak ada apa-apa. Kira cuma tak bercerai je kan. Bapak tu dah ke sana. Semuanya, so bapak cari duit, semuanya mak yang tanggung. Mak tu pun dah anak seorang autism, seorang ADHD, mak pun dah depressed, dah apa, walhal dulu. Mak belajar tinggi, masuk universiti. Tapi bila ada anak istimewa. Jadi mak tu pun manusia kan. Kan? Dan bila mak tu dalam keadaan depression macam tu, dia tak dapat nak jalankan tanggungjawab dah. Ada suami-suami pun tak bagi tak bagi sokongan. The whole family tu ada isu. Bila dia datang bawa anak dia, doktor, anak saya macam ni, kita nak cakap dengan dia pun, she doesn't have good parenting skills in general. Anak dia yang 3 orang lagi yang tak autism tu pun huru-hara. Macam mana kita nak straighten mak ni? Kalau boleh straighten, but it will take months lah. Anak yang sulung pun dah belasan tahun. Maksudnya, dia punya bad parenting skill tu dah berlaku berbelas tahun. Tiba-tiba kita nak betulkan, it's going to take time. It's going to take time. Tuan-tuan dan perempuan? Kadang-kadang, anak ada autism dan ibu bapa yang tak ada good parenting skills tu menyebabkan autism anak tu menjadi lebih teruk. Mungkin Tuhan bagi anak autism kepada ibu dan bapa ini sebagai satu cara Tuhan nak straighten up
The characteristics of mak bapak kot. Wallahualam bisawab. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf hari ni saya banyak cakap negatif tentang ibu bapa. But we need to think about it. We need to think about it. Dan kalau tuan-tuan rasa bahawa your parenting skills is not up to par, you need to improve, maka improve lah. Maka improve. Apa dia antara a good parenting skills? Nombor 1, peka dengan anak. Anak 8 tahun masih lagi pakai pampers, bagaimanakah cara nak tolong anak? Itu yang saya katakan peka. Kalau orang yang tak peka, anak 8 tahun pakai pampers, beli je pampers, tak ada masalah, saya banyak duit. Tapi anak tu membesar sampai berapa belas tahun pakai pampers, dia tak kisah. Itu maksud saya peka. Peka. Nombor 2, ini memang very basic parenting skill. Nombor 2, you need to spend time with your child. Dan apabila saya cakap macam ni, saya pun insaf sendiri. Kadang-kadang saya seharian berjam-jam saya duduk depan laptop, nulis ke macam mana ke. Ini nasihat untuk diri saya sendirilah. Like spend more time with your child. Itu spend more time tu baru kita bercakap dari segi kuantiti. Belum cakap tentang kualiti lagi. Bila kita dah ada kuantitinya, kualitinya tu macam mana? Kualitinya tu apabila kita bersama anak, jangan kita marah-marah, jangan kita sebut benda-benda yang negatif. Cuba make it fun, make the time we spend with our child full of laughter. Tiap-tiap hari mesti ingat peluk anak. Muhammad tu kan dah 25 tahun, kadang-kadang terlupa juga, tapi peluk pilah, peluk, tepuk-tepuk, urut-urut belakang dia ke apa ke. We need to. Ingat, ubat autism adalah hubungan ataupun relationship. Okay, peka, spend time dengan anak, quantity, pastikan masa kita spend time dengan anak tu adalah momen-momen yang bahagia. Okay, itu. Yang keempatnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang keempatnya pastikan rutin di rumah tu teratur. Maksudnya bangun pagi paling lambat untuk anak kecil 8 tahun. Lepas 8 tahun kita ajar dalam 15 minit tu dia bangun, dia terpisat-pisat sikit tak apalah, tapi within 15 minutes tu pergi mandi. Lepas mandi tu sarapan, lepas sarapan tu apa. Kena ada rutin. Contohnya yang lebih senang, rutin tidur. Tiap-tiap malam pastikan anak tidur 9.30. Tak kisahlah dia ada masalah tidur ke, dia tak ada masalah tidur ke, 9.30 mulakan rutin tidur. Gosok gigi, cuci muka, basuh kaki, pergi tempat tidur. Tempat tidur baca Al-Fatihah ke, baca apa ke. Ada setengah orang yang pakai aromaterapi tu, dia nak bagi wangi bilik, okeylah, bagilah wangi bilik. Okay, so pasti lagi satu, rutin makan. Makan tu pastikan janganlah hari ni makan pukul 7.30, esok makan pukul 9, esok makan pukul 10. Pastikan malam tu kita rutin yang sama. Sebelum maghrib dah mandi, lepas tu solat maghrib, lepas solat maghrib sibuk-sibuk dapur, makan, lepas makan solat isya, lepas solat isya duduk nak tengok homework apa, lepas tu tidur. Bukan children with autism. All children need a consistent routine at home. Dan consistent routine at home ni untuk anak autism lagilah tambah baik. Jadi tak adalah. Contohnya semalam, mak bagi aku tengok iPad sampai pukul 11. Tiba-tiba hari ni lepas dia dengar Dr. Hasnah membebel 9.30, dia suruh tidur. Mana budak tu tak mengamuk? Nak suruh anak tidur 9.30 tu, kita usahakan every day. Okay? Dan rutin ni kan tuan-tuan dan perempuan, apabila kita buat, bukan saja elok untuk anak, tapi elok juga untuk kita. Contohnya, kalau kita kata, okay, macam anak saya pukul 7, dia keluar untuk pergi ke sekolah. Dia sekolah swasta kan. Jadi kita tahu, 7.45 latest tu, itu dia kena breakfast. Breakfast, apa breakfast dia, apa dia punya options tu. Jadi kita pun kena pastikan, suka makan telur pagi-pagi, telur ada tak? Suka minum Milo. So kita bercakap tentang anak autism, tetapi kan dia tak tahu apa bahasa Melayu kata, dalam bahasa Inggeris dia permit dalam kita punya life, dia permit dalam tanggungjawab kita sebagai ibu atau bapa. Ni dah masa dah habis dah ni. Baru mukadimah.
Jadi apabila kita dah apa nama ni, dah buat yang saya kata tadi, dah ada rutin, then we decide. Rumah dah teratur dengan elok, kita decide. Okey, anak kita ada masalah tingkah laku, ada masalah toilet training, ada masalah tidur, ada masalah fikir kita. Mak ai ni banyak ni. Aku nak tackle yang mana satu? Kalau kata ibu bapa tu strong, maybe dia boleh tackle dua. Nak tackle masalah tingkah laku dengan nak tackle tidur dulu. Tidur dia nak betulkan dulu sebab kalau anak tak tidur, dia pun tak tidur, esok bawa kita pergi kerja terhuyung hayang. Apa dia nak betulkan nak betulkan anak tidur, pastikan anak aktif throughout the day. Kalau kata anak tak ada aktiviti apa, tengok TV, tengok tablet je the whole day, badan dia pun tak keluarkan peluh, malam tentulah susah tidur. Jadi dengan exercise, anak boleh mudah tidur malam, tingkah laku pun tambah baik. Nampak tak? Jadi itulah apabila kita punya rutin kita dah teratur, then we can start. Kalau kata anak ada 4 isu, maybe tackle 2. Kalau kata you strong, you tackle ke 4-4. Kalau tak, tackle 2 saja dulu. Bila dah settle 2, tambah satu lagi. Ya, tuan-tuan dan perempuan? Okay, please comment about apa yang saya bebelkan, apa yang tuan-tuan faham, apa yang tuan-tuan tak faham. Saya ni bila bercakap dengan mak bapak suka membebel. Saya minta maaf yang apa-apa negatif-negatif yang saya cakap, minta maaf. Is there anything else that you want to know about parenting a child with autism ni? Ingat ya, saya rasa kalau saya nak ulang balik poin-poin tu banyak, tapi saya nak cakap bahawa check diri kita, adakah keadaan autism anak kita tu menjadi semakin teruk kerana parenting skill kita teruk, kerana rumah tangga kita tak ada rutin. Adakah keadaan anak autism tu teruk disebabkan autism dia ke, ataupun disebabkan kita punya lack of parenting skills, kita tak ada parenting skills yang mantap. Okey, komen. Nanti bila-bila saya senang, saya baca balik. Nanti saya boleh tengoklah apa yang tuan-tuan dan perempuan tangkap, apa yang tuan-tuan dan perempuan tangkap untuk minggu depan. Saya rasa minggu depan kita kena start lah about belajar. Yes, tak mau dah membebel-bebel tentang behavior ya. Okay, thank you everybody. Saya tak sempat nak baca. Tapi okay ya everybody. So insyaAllah tinggal komen. Nanti saya baca dan saya akan sediakan untuk minggu depan. Cikgu-cikgu yang ada di sini, Facebook Live untuk cikgu esok pukul 8.45 macam tu lah. 8.45 sehingga 9 suku macam tu. Saya rasa saya ada topik yang sangat penting tentang pengurusan kelas ya. Okay then everybody, saya minta maaf kalau ada ibu bapa yang terasa dengan bebelan saya ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Dan insyaAllah Isnin ni saya akan buat satu video. Saya nak belajar gunakan OBS, saya akan buat satu video. Okay, take care everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID dah naik, jangan keluar. Bye.